Salam sejahtera. Hari ini saya nak buat sedikit review berkaitan dengan dapur elektrik. Okay? Di depan saya ni ada dua buah dapur elektrik. Yang di sebelah kiri ni model lama, yang di sebelah kanan ni model baru. Okay? Secara amnya ataupun sekali pandang dia kelihatan serupa, iaitu dia mempunyai dua heating element. Okay, so perbezaan ketara di sini ialah model lama ni cuma ada dua tombol. Ini tombol untuk melaras suhu yang kita nak, dan model baru ni ada 3 tombol. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Okay, so serba sedikit mengenai dapur elektrik ni. Masalah yang sering dirujuk kepada kita ialah, pertama, tidak panas. Kedua, bila sambungkan kepada soket, anda hidupkan dia serta-merta rumah anda bergelap. Okey, kalau rumah bergelap ataupun ELCB trip, biasanya melibatkan litar pintas. Nanti saya akan ceritakan cara bagaimana kita nak troubleshoot. Okey, kalau tidak panas, biasanya elemen pemanas ini putus. Okey, ni yang lama punya, saya dah tukar. Ini untuk sini tadi, saya dah tukar. Okey, masalah ni asal dia tadi ialah litar pintas. Bila cucuk ni kepada soket, turn on, rumah bergelap. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara bagaimana kita troubleshoot. So untuk bahagian review, saya nak ceritakan kenapa ni dua tombol model baru jadi 3. Okey, masalahnya benda ni dia memerlukan kuasa elektrik yang tinggi, dan kesilapan yang sering berlaku kepada pengguna ialah terlupa padam. Okey, dia on, dia masak, lepas masak dia angkat kuali, lepas tu dia lupa padamkan switch ni, walaupun dia tahu lampu ni masih menyala. Kalau dia dihidupkan, lampu ni menyala, tetapi kadang-kadang kita terlupa. Okay? Kalau dibiarkan, elemen pemanas ni akan panas melampau dan dia akan putus. Kalau tidak putus pun dia menyebabkan litar pintas. Okay? So masalah model lama ni ialah terlupa padam. Okay? Jadi apa yang mereka buat? Mereka buat yang model baru ada 3 tombol. Okey. Sebenarnya tombol tambahan tu ialah timer. Okey. Yang tengah ni timer. Yang kiri dan kanan tu untuk mengawal heating element. Okey, ni timer. Kalau dia dah habis, dia akan padam sendiri. Okey, anda boleh laras di sini, nampak sini 15, 30, 45, 60. Okey, kalau anda laras maksimum 60, 1 jam. Kalau anda pakai ataupun tak pakai, dia akan padam. Anda boleh dengar tu ada bunyi detik jam. Okey, so ini timer. Kalau nak 45, 45. Nak setengah jam, di sini 30. Kalau 15 minit di sini. Yang lain ni mungkin 10 minit, 5 minit dan sebagainya. Kalau dia dah tamat tempoh, dia akan padam. Okey. So ini adalah evolusi dari model lama. Sebab model lama ini masalah manusia terlupa padam dan merosakkan heating element. So mereka buat yang baru dengan tambahan ada timer. Okey. So anda laras 10 minit, 15 minit dan sebagainya. Kalau anda terlupa pun, timer ini akan padam sendiri. Tetapi okey, saya nak ceritakan kepada anda, ini pengalaman saya sebab saya baiki banyak dapur elektrik ni. Timer ini selalu rosak. Sebab apa dia rosak? Sebab dia di dalam tu dibuat daripada plastik, dan heating element ni dekat panas, dia lebur. Okey, kalau timer ini rosak, anda tak jumpa alat ganti dia, satu saja cara yang anda boleh lakukan ialah anda bypass ni, sambung terus. So
dia balik semula macam model lama ni, tak ada timer. Maksudnya ini timer anda bypass. Okey, anda pusing tak pusing pun dia tidak berfungsi. Okey, anda perlu buka di dalam wire bypasskan dia. So dia masih boleh digunakan untuk bypass saja. Okey. Satu lagi masalah yang sering berlaku ialah pada tombol ni. Okey, yang ni tadi masalah tombol ni loose. Okey. Loose. So apa yang berlaku biasanya bahagian ni pecah. Sebab apa pecah? Sebab juga dia dekat dengan ni. Panas Bila panas sejuk dia akan rapuh. Satu hari dia akan pecah. Okey, yang ni sudah saya baiki. Apa yang saya buat? Nampak sini. Saya ambil plastik, saya leburkan plastik, saya gam balik yang pecah. Okey. Kalau benda ni pecah, anda gam dengan super glue pun dia tidak tahan. Okey, sebab dia dah rapuh. So cara yang paling baik ialah anda leburkan plastik, anda gam balik, okey, buat bentuk dia dan anda boleh pasang balik dan digunakan semula. Okey. Ini masalah sejagat dapur elektrik. Begitu juga dengan ini dia juga ada masalah yang sama, iaitu bahagian ni pecah. Yang ni elok lagi kalau pecah anda gam dengan super glue pun dia tidak melekat. Okey, cara yang sering saya gunakan ialah leburkan plastik, lepas tu gam dia di sini, dapatkan bentuk acuan ni dan pasang balik. Dia boleh digunakan semula. Okey. So selain daripada masalah tombol rosak, lita pintas, okey, ada satu lagi masalah yang sering dirujuk kepada saya, iaitu pengguna mengadu dia lambat panas. Okey, saya ada dirujuk beberapa lambat panas. Okey, saya periksa dan sebenarnya dia tiada masalah. Dia boleh panas. Okey. Masalah yang sering berlaku ialah kuali yang kita guna. Okey, kalau anda guna kuali yang rata, anda simpan di sini, okey, pemindahan haba dia cepat sebab semua permukaan bersentuh. Okey, kalau anda guna kuali yang bulat tu, anda simpan di sini, nampak sini dia ada shape bulat ni, kuali anda cuma sentuh bahagian tengah ni saja dan yang tepi ni dia tidak bersentuh. So pemindahan haba itu tidak baik. Yang tepi ni banyak yang hilang. Cuma yang betul-betul panas bahagian tengah. Okey, anda nampak ni? Kalau anda guna kuali yang bulat tu, anda cuma sentuh bahagian tengah saja. Jadi pemindahan haba yang baik cuma pada bahagian tengah ni. So dia bukan masalah heating element rosak atau apa pun, sebab saya dah cuba. Okey, apa yang saya buat, saya sambungkan plug top ni kepada soket. Lepas tu saya pasang clamp meter, okey, clamp meter, dan saya hidupkan switch dia. Okey, dia punya kuasa maksimum ni kalau tidak silap saya 2500 watt. Dan kalau kita on kedua-dua ini, arus elektrik yang saya dapat pada bacaan clamp meter ialah kira-kira 10 ampere hingga 11 ampere. Dia sebenarnya berfungsi dengan elok. Kalau anda kata dia tak panas, anda ukur arus elektrik digunakan mungkin 5 ampere, 3 ampere, okey. Itu bermaksud heating element ni dah tidak cukup panas lagi. Kalau rating dia macam ni, dia memang mencecah 10, 11, dia memang normal. Okey. Ikut formula power P sama dengan arus I darab V. I kalau 10, kalau voltan yang kita guna 250, 10 darab 250 ialah 2500. Jadi tidak ada masalah. Okay, masalahnya ialah kuali ataupun pen yang kita guna itu. Kalau permukaan yang bersentuh itu cuma sedikit, dia memang lambat panas. Kalau permukaan dia besar, dia memang cepat panas. Okey, itu sedikit review. Kalau anda guna elemen pemanas, masalah dia memang di sini. Mereka akan mengadu lambat panas. Sebab apa? Sebab permukaan yang bersentuh itu berbeza. Kalau anda guna permukaan yang rata,
dia cepat panas. Kalau guna kuali yang bulat, cuma bahagian tengah yang bersentuh. Okey. So, kalau anda nak yang efisien, sekarang saya rasa induction cooker adalah yang terbaik. Tetapi induction cooker juga ada masalahnya. Akan saya kongsikan jika saya ada di Rujuk Kelab. Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda masalah satu ni litar pintas, iaitu bila kita cucuk kepada soket, kita hidupkan switch, trip. Okey. So, cara untuk periksa, saya biasanya guna multimeter analog sebab dia senang dilihat. So, apa yang anda harus lakukan ialah anda pasangkan terminal multimeter ni kepada live dan neutral. Okey, live dan neutral. Lepas anda pasang, okey, saya simpan di sini. Anda laraskan tombol ni. Okey, kalau meter bergerak bermaksud heating elemennya masih elok. Okey, nampak tu dia semakin berkurang. Asal meter bergerak bermaksud heating elemennya elok. Okey, yang ini elok, kita cuba yang ini pula. Okey, sama elok. Selagi meter naik bermaksud dia elok, dia tidak putus. Okey, semua elok. Okey, itu yang pertama, kita periksa keterusan elemen pemanas ni. Yang kedua, untuk periksa litar pintas, kita sambungkan multimeter, satu kepada live dan neutral dan satu lagi kepada bumi, wire bumi, earth di sini. Okey, lepas tu, okey, biasanya kebocoran elektrik tu tak banyak, sedikit saja. So, apa yang saya lakukan, saya laraskan multimeter saya kepada bahagian yang paling sensitif, iaitu darab 10K, 10,000 kilo ohm. So, anda laraskan ni. Okey, ini kita nak tahu sama ada dia ada kebocoran elektrik ataupun tidak. So, anda laraskan ni, onkan dia. Pastikan meter tidak bergerak. Kalau ada bergerak, bermaksud ada litar pintas. Okey, ini elok. Okey, yang ini pun elok. Sebab apa? Saya dah tukar. Yang rosak tu di sini Okey. So, untuk periksa kebocoran, okey, anda sambungkan satu terminal multimeter kepada wire bumi, satu sama ada kepada live atau neutral. Mana-mana satu boleh. Okey, dan anda hidupkan dia. Pastikan meter tidak bergerak. Satu lagi, laraskan meter kepada bahagian yang paling sensitif. Okey, so ini saya dah baiki. So, anda tak akan nampak meter bergerak. Sebab apa? Sebab saya dah tukar. Okey, saya tunjukkan kepada anda bagaimana heating elemen yang rosak. Okey, ini heating elemen yang rosak. Dan ini multimeter saya. Dia ada banyak wire di sini. Okey, so apa yang kita periksa ialah kita sambungkan multimeter ni kepada bahagian chassis. Okey, bahagian chassis. Mana-mana besi boleh. Dan satu lagi, kita sentuh kepada wire dia. Okey, nampak sini dia ada banyak wire. Okey, saya sentuh, nampak meter bergerak. So, maksudnya heating element ni telah mengalami litar pintas kepada bahagian besi ni. Jadi dia berlaku litar pintas. Saya tunjukkan wire putih ada, wire hitam juga ada, wire biru juga ada, wire coklat juga ada keterusan. Nampak tu meter bergerak. So, maksudnya dia ada litar pintas. Dan biasanya tidak banyak. Kalau anda guna multimeter biasa ataupun digital, kadang-kadang anda tak jumpa litar pintas tersebut. Jadi di sini multimeter digital, multimeter analog adalah lebih baik. Okey, so satu soalan dia, kenapa benda ini terjadi? Okey, litar pintas ini biasanya terjadi sebab apa? Sebab panas melampau. Dan dia punya keterusan tu tak banyak. Macam saya tunjukkan tadi, saya perlu guna time 10K baru nampak meter bergerak. Okey, panas melampau disebabkan pengguna terlupa padam. Okey, satu lagi,
benda ini wear and tear. Bila masa dah tiba, dia akan rosak dan harus diganti. Kalau anda tak jumpa alat ganti, bersedialah buang ini ke dalam tong sampah dan beli yang baru. Okey? Boleh? Selamat ber-DIY.